Okey, baik. Yang ini saya ambil soalan daripada Smart SPM DKBB, ya. Okey, baik. Kita tengok, kita belajar tukar equation dulu awak sebab bila tak dapat tukar equation awak tak dapat 5 markah yang terakhir tu. Sebab 4 markah yang pertama tu okey, saya rasa tak ada masalah, awak boleh buat jadual dan awak boleh plot graph. So bila awak ada masalah, bila awak tak dapat tukar equation dan awak tak boleh jawab yang soalan berikutnya. So kita belajar tukar equation side, kemudian kita pergi tengok satu contoh soalan kertas 2. Okey, tengok soalan dia. The variable x and y are related by the equation hy equal kx square plus hk where h and k are constant. A straight line graph is obtained by plotting y against x square. So awak bila kita baca soalan dia punya keyword dekat sini. Ni. Dia punya keyword ialah ini, y against x square. So bila kita nampak y against x square, so awak tahu paksi yang bernegak ni ialah y, paksi yang melintang ni ialah x square. So kemudian dia kata express the equation ini in its linear form. Bila linear form itu maksudnya y sama dengan mx tambah c. Kita nak ubah equation kita ni jadi bentuk ni. So macam mana kita nak ubah? Clue dia ialah tengok dekat paksi y ni, paksi yang tekak ni, apa dia? Paksi sini dia tulis y. So kita ada equation hy. So apa yang kita perlu hilangkan dekat y ni? Kita ada hy equal to kx square plus hk. Kita nak dia jadi y sahaja. So yang kita tak mau sekarang ialah h. So bila kita tak mau h, kita ada cara untuk hapuskan h ialah dengan bahagi dengan h ataupun darab 1/h ataupun bawa h mai belah kanan. So bila kita bahagi dengan h belah kiri, kita bahagi dengan h belah kanan, semua ni kena ikut. So awak kenapa decide nak bahagi dengan h? Sebab cikgu nak dia y sahaja. Sekarang ada hy. So kita cut off ini, kita akan dapat y sahaja. Ini akan jadi k over h x square. Yang ni h kita cut, kita akan dapat plus k. Okay, so y equal to k over h x square plus k. So ini kalau kita banding dengan y equal to mx plus c, yang ini akan jadi y. Yang ini tengok sini-sini y. Tengok paksi ini ni x. So ini x kita. Yang ni x kita. Yang melekat dengan x tu ialah gradient. So this one will be your gradient. And this one is your y-intercept. Okay, setakat tu ada siapa-siapa nak tanya tak? Tak ada, Okay, tak ada, kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2. The variable x and y are related by the equation. Now you are given the equation k over y equal p over x plus 1. A straight line graph is obtained by plotting 1 over y against 1 over x. So the graph is 1 over y against 1 over x. So kita nak tukar equation yang diberi. Equation yang diberi ialah k over y equal p over x plus 1. Ini kita tak mau k over y, kita nak tukar dia jadi 1 over y. So macam mana awak nak tukar daripada k over y jadi 1 over y? Kita tak mau ada k kat sini. Jadi kita kena buat apa? Nak kena buat apa? Iman? Iman, awak nak buat apa ni? Awak nak hapuskan k ni?
Bahagi. Kenapa cikgu tak dengar Sekejap. Suara perlahan sangat ke? Okey. Macam mana nak buat apa? Bahagi K. Kita divide by K. Kita tak mau K ni kat sini. So kita divide by K. K tu kalau cara nak divide dia ada sama ada kita darab dengan 1 per K ataupun kita kata bawa K ke sebelah kanan. Okay, kalau kita darab dengan kejap awak. Kita pergi mana tau? Okey. Kalau kita nak hilangkan K ni, kita boleh darab dengan 1 per K. Atau kita kata kita bawa K ke belah kanan. Okay, katalah cikgu pilih untuk darab 1 per K. So bila darab 1 per K, kita hapuskan K ni. Kalau awak darab belah kiri dengan 1 per K, semua yang di sebelah kanan ini juga awak kena darab dengan 1 per K. Yang ni pun darab juga dengan 1 per K. Jadi awak akan dapat 1 per Y sama dengan P per X darab K akan jadi KX plus 1 darab 1 per K adalah 1 per K. Tapi kita bandingkan pula dengan graf kita. Ini 1 per Y. Okey, kita dah jumpa dah 1 per Y. Okey, dekat paksi X ini, yang ini dia adalah 1 per X. Dalam equation kita tak nampak jelas 1 per X kan? So kat sini kita boleh pisahkan ini. Dia jadi P darab 1 per K darab X. So dari sini kalau kita bandingkan, ini jadi Y. Yang ini ialah X kita. Ni yang paksi X ni. Yang melekat dengan X itu ialah gradient. So ini awak punya gradient. Ini awak punya Y-intercept. Boleh awak? Boleh. Kalau tak mau darab 1 per K, boleh juga buat macam ni. K per Y sama dengan P per X tambah 1. Ni equation asal. Sebab kita aim nak 1 per Y, K ni kita tak mau. Kita kata kita pindah ke kanan. Bila pindah ke kanan, darab akan jadi bahagi. So yang tinggal ialah 1 per Y sama dengan P per KX. K tu turun ke bawah. Tambah 1 pun bahagi juga dengan K. So K pindah ke kanan. So yang ini sama, kita dapat benda yang sama. 1 per Y sama dengan P per K. Yang ini kita pisahkan. Darab 1 per X tambah 1 per K. Boleh awak? Saya laju sikit tak apa? Boleh ya? Okay, next kita pergi soalan nombor 3. Boleh ubah the variable X and Y are related by the equation 3Y equal P minus X plus 12 over X. Kemudian a straight line is obtained by plotting XY against X square. So graf kita sekarang untuk paksi yang tegak ni ialah XY. Untuk paksi yang horizontal ni ialah X square. So XY against X square. Okay, so kita kena lukis graf macam ni. Lepas tu equation yang dia bagi 3Y equal P minus 1 X plus 12 over X. Okay, ni equation dia. Ini equation yang dia bagi. Ini graf yang kita lukis. Mereka tak sepadan. Jadi kita kena ubah equation kita supaya sepadan dengan graf yang kita lukis. Okey, dia punya clue tengok dekat sini. Dekat sini graf kita ialah XY. Yang kita ada ialah 3Y. Kita tak mau 3Y, kita nak XY. So mula-mula kita boleh hilangkan 3.
cara nak hilangkan 3, kita bahagi dengan 3. So cikgu bahagi dengan 3. Semua sekali bahagi dengan 3. So dia akan jadi, kita matikan. So Y sama dengan B tolak 1/3 X tambah 12 bahagi 3 dapat 4/X. X duduk di bawah, so kekal di bawah. Boleh sampai situ? Boleh. Okey, sekarang dia kata kita baru jumpa Y, kita nak cari XY. So daripada Y nak jadi XY, awak kena darab dengan X. Cikgu kena darab dengan X, barulah dia jadi XY. So once kita decide yang kiri ni kita kena darab dengan X, yang kanan semua kena ikut. So yang grup ini kita darab dengan X. Yang grup ini pun kita darab dengan X. Okey, sebab apa? Sebab kita dah darab dengan X sebelah kiri, so belah kanan pun kena buat juga. So kita mudahkan, dia akan jadi XY sama dengan P tolak 1/3 X darab X akan jadi X square. Plus X ini dengan X ini kita hapuskan. Jadi dia akan jadi tambah 4. Jadi sekarang awak dah boleh bandingkan dengan graf awak yang Y equal MX tambah C. Yang paksi yang tegak ni Y. So ni lah Y kita. Paksi yang horizontal ni X. So kalau kita tengok sini X square kan, yang ni lah X awak. Yang melekat dengan X itu, yang ini ialah kita punya M. Yang tak ada kena-mengena dengan X tu, yang itu ialah C. Boleh saya laju sangat tak? Boleh. Boleh nak? Okey, saya bergerak ke soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4, baca soalan dia kata, dia bagi equation dia Y equal H over K power X. A straight line graph is obtained by plotting log Y against X. So graf kita sekarang, paksi yang tegak ini ialah log Y. Paksi yang horizontal ni ialah X. Equation yang kita ada ialah Y sama dengan H over K power X. Itu equation kita. Okay. Kita ada equation, kita tajuk dia Y, subjek dia Y, tapi graf kita subjek dia log Y. Jadi kalau sini Y, sini log Y, apalah yang kita nak kena buat dekat Y sini? Tambah log. Nak bagi sama dengan graf tu. Sebab sini Y, sini log Y. So senang saja cerita dia. Tambah log, betul Norman. Tambah log belah kiri, jadilah log Y. Tapi kalau awak dah buat belah kiri, awak kena adil lah, awak kena buat juga belah kanan. So belah kiri awak dah tambah log, so belah kanan ni pun awak tambah log. So kita dapat log Y sama dengan log H over K power X. Kita tahu hukum log ada 3. Hukum log yang pertama, kalau operasi darab kita ceraikan jadi tambah. Sekarang kita ada bahagi, kalau bahagi kita ceraikan jadi tolak. Jadi kat sini kita mudahkan log Y sama dengan log H tolak log K kuasa X. Bahagi ni jadi tolak. Bila cikgu sebut cerai, rumah dia log tu tulis 2 kali. Dah bercerai duduk rumah sendiri-sendiri. H duduk rumah dia, K pun duduk rumah dia. Duduk sendiri-sendiri. Okey, kemudian kita nak cari log Y against X. Ni X ni kecil, power kecil ni tak boleh. Ya Hawa, kenapa? Tak ada apa ya? Okey, so yang power ni kita guna hukum log nombor 3 bawa ke depan. So dia akan jadi
log Y sama dengan log H tolak X log K. Kita dapat macam tu. Okay, sekarang kita bandingkan dengan Y equal to MX plus C. Kita banding dengan Y equal to MX plus C, tengok Y kita ialah log Y. So yang ini log Y ni, ini Y kita. Lepas tu yang Pak C ni X kita ialah X sahaja. So yang ni, yang X sahaja ni, ini ialah X kita. Okay, yang melekat dia kan Y equal to MX plus C. Yang bersama-sama dengan X itu ialah gradient. So siapa yang bersama-sama dengan X tu? Dalam kes ini yang bersama-sama dengan X tu ialah negatif log K. Ni semua ni. Yang ni gradient kita. Lepas tu yang baki tu yang tinggal tak ada siapa-siapa dah tu, yang tu ialah kita punya C. Okey, jelas tak? Jelas. Jangan lupa tentang negatif ni. X tu sahaja ialah paksi X. Yang lain yang bersama dengan X tu semua tu ialah kecurunan. So maksudnya kita punya nilai M sekarang ialah negatif log K. Itu kecurunan kita, gradient kita. C kita log H. Boleh nak? Okey, Cikgu P soalan seterusnya, soalan nombor 5. Okey. The variable X and Y are related by the equation. Ini equation dia. Kemudian the straight line graph is obtained by plotting log Y against X plus 1. Jadi maksudnya kita punya graf yang paksi vertikal tu ialah log Y. Paksi horizontal tu ialah X plus 1. Tu graf awak. Okey, equation yang dia bagi Y sama dengan PK kuasa X tambah 1. Okey, tengok dekat sini. Tengok dekat graf yang kita dah plot tu. Graf yang kita plot tu ialah log Y. Sini Y saja. So kerja kita tambah sajalah log supaya dia jadi log Y. Tambah log saja. So bila kita dah tambah log belah kiri, cikgu kata kita kena adil. Kita buat apa belah kiri, kena buat belah kanan. So belah kanan pun kita tambah juga log. So log PK kuasa X tambah 1. Okey, setakat tu boleh ke? Ada siapa nak tanya apa-apa? Tak ada. Boleh nak? Boleh. Okey, so sekarang kita tengok, kita guna hukum log tadi. Cikgu kata ada 3 hukum log. Hukum yang pertama, darab bila cerai jadi tambah. Hukum yang kedua, bahagi kalau cerai jadi tolak. Hukum yang ketiga, power turun ke depan. So dia log A kuasa X kuasa N tu turun ke depan. Okey, dia ada 3 hukum. So sekarang kalau awak tengok yang ni, log P dengan K ni dia operasi dia darab. P darab K kuasa X tambah 1. So kita akan guna hukum yang pertama. Darab jadi kita ceraikan dia jadi tambah. So dia akan jadi log Y sama dengan log P darab ni jadi tambah. Ceraikan jadi tambah. Tambah apa? Log K kuasa X tambah 1. Yang kuasa X tambah 1 tu K yang punya. P tak ada kena-mengena dengan dia. So kita bila ceraikan yang X tambah 1 tu duduk dengan K. Okey. Lepas tu, ni guna hukum log nombor 3. Hukum log nombor 3 power bawa ke depan. So bawa power ke depan, equation awak akan jadi log Y sama dengan log P tambah power turun ke depan dia akan jadi X tambah 1 log K. So kita dah siap dah tukar equation. So sekarang kita nak identify yang mana satu Y besar, yang mana satu X besar, yang mana satu M, yang mana satu C. So cikgu tulis balik kat sini.
Okey, ni equation kita. So cara nak kenal dia, awak tengok paksi yang bertegak ni, paksi yang tegak ni log Y. So kita dah jumpa ni log Y, so ni Y besar. Paksi yang horizontal ni X tambah 1, so yang X tambah 1 sahaja ni ialah X. Yang melekat dengan X tu, yang ni yang melekat dengan X tu, so yang ini ialah kecerunan, gradient, kan? Yang tak ada kena-mengena dengan X tu, yang baki tu sahaja tu ialah C. Okey, ada siapa tak jelas? Ada siapa nak cikgu ulang lagi? Boleh ya? Diam tu boleh ya? Okay, Boleh. next soalan nombor 6. Okey, rajah di bawah menunjukkan garis lurus 1 per Y sama dengan P per N X tambah 1 per N. Cari nilai N dan nilai P. Okey, ini kalau tengok equation yang dia bagi tu, ini 1 per Y. Paksi sini juga 1 per Y. So ni kita dah jumpa dah Y dia. Maka kita tak payah nak ubah equation. Equation ni dia dah ubahkan untuk awak. Sebab dekat sini X. Sini kita boleh nampak ni X. Ni X. Maknanya yang melekat dengan X tu itu ialah gradient. So dalam kes kita sekarang M kita, gradient kita sama dengan P per N. So yang tak ada kena-kena tu, yang baki tu, yang ni ialah C. Maksudnya C kita ialah 1 per N. Okey, cikgu tak ubah lagi equation ni sebab cikgu tengok equation garis lurus ni dengan equation yang dia bagi tu dah sama. Ini memang dah paksi yang equation tu dah 1 per Y. So kita tak payah ubah lagi. Yang kita ubah tadi sebab equation dengan graf tu tak sama. Okey. So bila kita dah dapat kenal pasti yang mana satu gradient, yang mana satu Y intercept, kita just tengok dekat graf. Okey, di sini dia bagi Y intercept ialah 3.85. Tempat dia potong paksi Y tu 3.85. Jadi awak tulis kat sini 3.85. C tu 3.85 sama dengan 1 per N. So awak pindahkan N ke atas. Jadi N sama dengan 1 bahagi 3.85. N nak atas 3.85 turun ke bawah. So tekanlah kaki kalkulator. 1 per 3.85. Awak dapat 0.2597. Okey, so awak dah dapat nilai N. Okey, macam mana nak cari nilai P? Gantilah N tu masuk ke sini. Kiralah nilai M ni gradient. Formula dia M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So dia ada bagi dua titik tu. So label lah ini X1, Y1, yang ni X2, Y2. Buat masuk dalam formula ni, ambil 0.55 iaitu Y2 tolak Y1 3.30 per X2 0.6 tolak X1 0.1. So yang ni awak akan dapat negatif, M awak ialah negatif 5.5. Betul Norman. Okey, negatif 5.5. So M yang ni kita ganti dengan negatif 5.5. Sama dengan P tak tahu, kita nak kira. N tu kita tahu dah ni 0.2597. Jadi ni darab ke atas. Jadi awak akan dapat P sama dengan negatif 5.5 darab dengan 0.2597. Jadi awak akan dapat negatif 1.4284. Ataupun awak boleh jawab negatif 1.428. Nak jawab penuh sampai 35 pun boleh. Okey. Okey nak?
Soalan ni soalan kertas 1 tau. Macam ni ialah soalan kertas 1 tapi sama saja dengan kertas 2. Cuma beza dia kertas 1 dia dah siap-siap bagi graf kat awak. Kertas 2 awak kena lukis graf sendiri. Tu saja beza dia. Tapi cerita dia sama. Daripada equation, kalau equation tu tak sama dengan graf, ubah dulu equation supaya sama dengan graf. Kemudian identify yang mana gradient, yang mana y-intercept. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Diagram below shows the straight line for log y equal log hx minus log k. Okey, dia bagi equation dia log y equal log hx minus log k. Okey, dia bagi equation ni. Kita bandingkan equation yang dia bagi tu dengan graf kita. Okey, graf kita di sini log y. Dia bagi equation memang dah log y. So sayang tak payah ubah dah. Itu dah equation dalam garis lurus dah. Di linear equation already. So kita terus identify ini sebagai y. Paksi berdekat y. So yang ini paksi dia x. So maknanya x ni jadi x. Sebab sini x sahaja. So yang melekat dengan X tu yang ni ialah M. Yang baki tu yang tak ada kena-mengena dengan M dengan X tu yang baki tu ialah C. So daripada equation itu cikgu tahu log tan H itu ialah M. Negatif log tan K itu ialah C. Okey ke? Boleh ya? Okey. So macam mana nak kira M? P lah label dekat kita punya ni koordinat ni. X1, Y1, X2, Y2. Kira M. M sama dengan Y2 tolak Y1, 0.9 tolak 0.52 bahagi X2 tolak X1, 8 tolak 4. M tadi dapat berapa? Cikgu tak ada baca Norman. Norman tak tulis tadi berapa M? Dapat berapa M tadi? Cikgu pakai 0.095. So M Norman dapat 0.095. So kita pergi tulis kat sini log tan H sama dengan M. M itu ialah 0.095. Jadinya H sahaja. Kita buat apa? Ambil kalkulator, tekan shift log. Bila tekan shift log, kalkulator tu akan tulis 10. Kalkulator awak akan keluar 10. Masuk shift log, lepas tu tekan 0.095. So kita kalau tulis 0.095. Kemudian tekan sama dengan. Okey, Ashika dapat 1.24. Okey. So bagi jawapan, jangan kontok-kontok, bagi panjang-panjang sikit. 1.2445. Okey Hajar. Ataupun H, paling common H is equal 1.245. Yang ni 4 significant figure. Yang ni 5 significant figure. Ni boleh, D pun boleh. Okey, jangan biasakan diri bagi jawapan pendek-pendek. Kecuali soalan tu minta. Dia kata 2 decimal places, yang tu cerita lain. Kalau dia tak minta, sentiasa bagi 4 significant figures minimum. Okey. Kemudian kita tengok sini dia kata negatif log K ialah C. Pergi tengok kat graf kita. Ni kita punya C. Tempat dia potong paksi Y 0.11. Jadi awak tulislah kat sini. Negatif log K sama dengan 0.11. Ada negatif, hilangkan dulu negatif, bawa pindah negatif tu di sebelah. So yang belah kanan jadi positif, yang sebelah kiri jadi negatif 0.11. So K sahaja sama case macam ni. Tekan shift log. Shift log akan keluar 10. Masuk negatif 0.11. So kalkulator bagi jawapan K sama dengan
0.7, ya 7762, betul. 7762. Ha. Boleh kot. Okay, so next kita tengok soalan. Boleh nak cikgu bergerak ke slide berikutnya? Boleh cikgu. Boleh. Okay, kita tengok soalan nombor 9. Okay. Ini soalan tadi cikgu bagi test dekat kelas 5 ST2. Daripada semua yang ambil test tadi, Syarma seorang saja betul. Okay, yang lain tak berjaya dapat 10 markah. Jadi kenapa? Kerana mereka sangkut tak boleh tukar equation. Tak tahu nak tukar equation. Okay, so kita tengok soalan dia. Table 2 shows the variable x and y. Lepas tu dia bagi, kemudian dia bagi equation kat kita ialah a power y equal bx square. Okay, soalan A. Based on table 2, plot. Ni keyword dia. Plot y against log x. So, kerja pertama awak ialah ubah data ni, buat jadual yang baru. Jadual yang baru kita ialah yang x ni, yang x tu akan jadi, jadual tu kena lukis, kena buat yang baru, tak boleh pergi buat dekat sini saja main potong-potong tulis tak aci. Mesti tulis semula. Yang x tu akan jadi log x. Yang y tu dia kata plot y. So dia kekal y. So tak payah ubah data. So yang kita nak ubah ialah log x saja. So yang y tu awak boleh salin semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So yang y tu boleh tulis balik lah sebab kita tak ubah apa-apa. Kita cuma nak ubah x jadi log x. So yang ni tulis balik untuk bantu kita plot. 9.3, 10.1 dengan 10.6. Okay, yang log x tu. X yang pertama tu dia bagi 2. Jadi log, tekan kalkulator log 2. Tekan kalkulator log 2. Sama dengan. So untuk jadual sahaja. Untuk jadual sahaja mesti buat 2 titik perpuluhan. Untuk jawapan lain bagi panjang-panjang. Untuk jadual sahaja buat 2 titik perpuluhan. Jadi tulis 0.30. Okey, kemudian log 4 sama dengan. So ambil 0.60. Log 8 sama dengan. Jadi kita tulis 0.90. Kemudian log 16 sama dengan. Dia ialah 1.20. Log 24 sama dengan 1.38. Bila awak tekan log 24, kalkulator akan bagi 1.3802112242. Ni jawapan kat kalkulator. Teacher kata teacher nak 2 tempat perpuluhan. So ni titik perpuluhan 1, 2. So kita ambil 1.38. Ada orang bagi jawapan 1.4. Tak boleh lah. Saya nak 2 titik perpuluhan. Belakang titik ada 2 nombor. So 1.38. Next, yang last one ni ialah log 29. Tekan. Log 29 sama dengan. So akan dapat, kalkulator bagi 1.462339 lagi-lagi panjang. So saya nak 2. Belakang titik 1, 2. Sini. Okey, tengok nombor belakang ni 2 tak tambah lah. Dia kita ambil 1.46. Kalau nombor yang belakang ni 5 dan ke atas, so yang ni akan jadi 1.47. Okay, jelas table ni. Sebab table ni, semua ni betul awak dapat 1 markah. Jadi awak kena sangat hati-hatilah. Jadi awak salah round off satu benda ni, awak rugilah 1 markah tu awak tak dapat. Okay. So next, dah siap ini awak pun plot graph. Graph awak ialah
paksi yang atas ni sebab dia kata plot y against log x. So sini ialah y, sini ialah log x. Graf kita macam tu. Scale dia kata apa? 2 cm tu kepada 0.2 on the x axis. So yang ni lah, yang ni x axis, x besar. So untuk paksi ini 2 cm 0.2. Lepas 0.2, 0.4 dan seterusnya. Sini kosong. Okey, sebab jadual awak nilai dia semua positif, awak boleh mula terus dari tepi lah. Okey, untuk paksi yang y pula 2 cm kepada 2 unit. So 2, 4, 6 dan seterusnya. Okey. So kita pun dah plot graf. Andaikan kita dah plot graf, dah tanda titik semua, kita pun dah dapat graf kita. Graf kita rupa dia macam ni. Okey, paksi ini ialah log x. Paksi ini ialah y. Okey, tulis. Tulis bagi clear. Okey, so awak dah tanda titik semua. Dah siap tanda titik, awak pun baca dia punya nilai C kat sini. Okey, 2, sini 3. Okey, ni C ni ialah C sama dengan 3.4. Okey, kalau cikgu baca kat graf tu ialah 3.4. Kemudian langkah seterusnya pilih mana-mana dua titik pada graf. Dengan syarat titik tu ada atas garisan. Kalau awak perhatikan titik yang ini dia tak kena betul-betul atas garisan. So jangan ambil, tak boleh ambil. Ambil titik yang ada atas garisan. Titik ni ke atau nak pilih titik yang baru. Titik yang ini ke boleh. Yang penting pilih titik tu ada atas garisan. Dah pilih titik tu, tuliskan koordinat dia. Katalah cikgu pilih titik ini, so cikgu tulis koordinat dia, labelkan dengan x1, y1. Pilih lagi satu titik lain. Katalah saya pilih titik ini, so saya labelkan x2, y2. Langkah seterusnya ialah saya kira gradient. Guna formula y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Jadi awak akan dapat gradient dia berapa. Bacalah daripada graf awak tu. Yang ini cikgu rasa awak tak ada masalah. Masalahnya bila nak tukar equation. So, kita tengok equation yang dia bagi. Equation yang dia bagi ialah A power Y equal B X kuasa 2. A kuasa Y, tulis. A kuasa Y sama dengan B X kuasa 2. A kuasa Y sama dengan B X kuasa 2. Graf kita tadi ialah log graf Y melawan log X. Okey. So paksi sini Y, paksi sini log X. Okey, ni grafnya. Sebab kita kena tukar equation, kita nak guna graf sebab soalan kata using the graph. So kita nak guna graf, kena tukar equation supaya sama dengan graf kita. Okay, macam mana nak tukar? Pertama sekali, awak tengok dekat sini, awak nampak clue dia dekat sini ada log. Maknanya cerita dia, kita nak kena tambah log lah. Okay, Y ni Y saja, ni Y power. Y nak kalau nak turun ke depan ni dia kena ada log di depan. Jadi kerja kita langkah pertama tambah log di sebelah kiri tambah log di sebelah kanan. So equation yang belah kiri akan jadi log 10 A power Y. Bila kita dah tambah log belah kiri, kita tambah log belah kanan, dia jadi log base 10 BX square. Sekarang kita ingat balik ada 3 hukum log. Hukum pertama darab jadi tambah. Hukum kedua bahagi jadi tolak. Hukum ketiga power bawa ke depan. Ada 3 hukum. So sekarang kita kalau tengok log A power Y base 10. So ni ada power bawa ke depan. So dia jadi Y log base 10 A sama dengan. Okey, sekarang tengok ni B dengan X square ni dia buat apa? B dengan X square tu darab. Maka kita ceraikan, darab ceraikan jadi tambah. So dia akan jadi log base 10 B plus log base 10 X square.
darab jadi tambah. Bila ceraikan, B dengan X ni bercerai, maka B duduk rumah dia, X duduk rumah dia. Sebab tu kita tulis log tu 2 kali. Log tu rumah dia. Okey, sekarang ni kita nak lawan log X. Yang kita ada log X kuasa 2. Kita tak mau 2 ni. Guna lagi sekali hukum log nombor 3. Power bawa ke depan. Jadi dia akan jadi Y log base 10A equal to log base 10B plus 2 log base 10X. Okey, kita dah nampak dah log base 10X, dah jumpa dah. Tapi kita nak di sini, kita nak Y sahaja. Yang kita ada sekarang Y log base 10A. So kita tak mau log base 10A ni, jadi kita nak hapuskan dia. Ada dua cara, sama ada kita bahagikan dengan log base 10A atau kita pindahkan log base 10A ke kanan. Bila dia pindah ke kanan, dia jadi bahagi. So, saya tinggalkan Y, saya pindahkan dia ke kanan. So, dia akan jadi log base 10B per log base 10A. Tambah 2 log base 10X. Yang ini pun per log base 10A. Boleh ikut saya macam tu? Boleh. Boleh. Okey, sekarang kita compare dengan graf kita. Okey, graf kita yang Pak Si tegak ni, Y besar kita ialah Y. Okey, kita dah jumpa dah. Y besar kita ni, Y besar kita. Y. Okey, Pak Si yang X kita, yang horizontal kita ialah log base 10X. So, maksudnya yang ini, log base 10X ni. Yang tu ialah X kita, horizontal axis. Yang melekat dengan X tu siapa? Gradient. Gradient. Yang melekat dengan X tu gradient. So siapalah gradient kita sekarang? So kita kena ambil yang melekat dengan X tu ialah 2 per log base 10A. Ni M kita. Maknanya M kita ialah sama dengan 2 per log base 10A. Itu awak punya gradient. Okay, yang baki yang tak ada apa-apa dah tu, yang tu yang tinggal tu, yang tertinggal tu, yang tu semua tu ialah C. Okey ke? Boleh cikgu. Okey nah. So kita dah jumpa. So sekarang kerja kita, lepas kita dah lukis graf tu, kita pi tengok kat graf, kita kira dah, dah kira gradient. Gradient cikgu tak tahu berapa ni, tak nampak lah pula awak kan. Okey, katalah koordinat ini ialah 1.2, ini 1.2 dengan Y dia ialah 9, tadi 9.3 kat jadual tadi. 9.3. 1.2 dengan 9.3. Kemudian yang ini pula titik ni ialah 0.6 dengan 6.3. Jadi kita kira kecerunan M sama dengan 9.3 tolak 6.3. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 1.2 tolak 0.6. Kira M kita dapat 5. Okey, nombor dapat 5. Okey, M awak dapat 5. So, M dapat 5, C 3.4. Okey, C tadi dekat graf tu 3.4. Ni 3.4 C kita. Okey, equation kita tadi. M kita ialah 2 per log A base 10. 2 per log A base 10. So, 2 per log A base 10 itu ialah sama dengan gradient. Maka gradient tu kita ganti dengan 5.
2 per log base 10A ialah 5. Awak ganti gradient tu dengan 5. Cikgu ganti dengan 5. So ini darab silang. So dapat log base 10A tu sama dengan dia naik atas 5 turun bawah sama dengan 2 per 5. Okey Wak? Okey. So sekarang nak dapat A saja macam tadilah, tak mau log, tekan shift log. Tekan shift log, dia keluar 10. Tekan shift log dia jadi 10. Masuklah 2 per 5. Sama dengan, so awak dapat 2.5119, betul. So A sama dengan 2.15119. Okay, boleh? Okay, next one. Kita nak cari dah dapat dah A, kita nak cari seterusnya, kita nak cari B. Yang B tu letak mana? Duduk kat sini. Dekat C kita ni. Log B per log A ialah C. So tulislah log B per log A ialah sama dengan C. C tu berapa? 3.4. So gantilah C tu ganti dengan 3.4. Sini ganti. So log B tu memang tak tahu sebab kita nak cari B. Log A tu kita tahu tak berapa? Kat sini ni tengok ni. Log A tu ialah 2 per 5. So yang ni kita ganti dengan 2 per 5. Log A tu ganti dengan 2 per 5. Boleh tak? Boleh cikgu. Lepas tu log B saja sama dengan yang ni naik atas ni. Jadi apa? Darab kan? So 3.4 darab dengan 2 per 5. Kita dapat 1.36. So log B ialah 1.36. B saja-saja. Sekali lagi shift log. Shift log kalkulator tulis 10. 1.36. Syafa dapat 22.91. So check. 1.36 sama dengan betul. So B ialah 22.91. Boleh? Cerita dia sama Wak, cerita dia sama saja. Kita kira gradient, kita identify C, kita bandingkan dengan equation kita. Kita macam mana nak dapat equation ini? Tukar sampai sama ni, paksi Y dengan paksi X ni, benda ni sampai dapat cari dalam equation. Okay, so cikgu dah jawab yang ni tertinggal pula yang ni. Menggunakan graf cari nilai X apabila Y kosong. Y 9, sorry. So guna graf, tak boleh kira, mesti guna graf. So dia kata apabila Y 9. So P dekat graf, tengok okey paksi ni memang Y dah, so senang. Terus cari 9 kat mana? Okey kat sini Y 9. Garis putus-putus sampai bawah sini baca. Jawapan kat sini ialah 1.14. Tapi ini, adakah ini X kita? Tak. Bukan, ini apa? Log 1.14 tu ialah log Log distance X. log X ni, orang ni, log X. Dia bukan X, dia log X. Jadi kita tambahlah satu kerja. Log X sama dengan 1.14. X sahaja, lagi sekali tak mau log, nak hilangkan log tekan shift log. Kalkulator tulis 10. Masuk 1.14. Tekan sama dengan. So dia jadi X sama dengan 13.80. Okey. Boleh kot? Jelas nah. Okey, yang itu saja cikgu nak share malam ni. Okey, cikgu harap
Kalau yang modul padu tu yang mana awak tak siap lagi ataupun sebelum ni awak cuma buat setakat lukis graf saja, please settlekan, buat sampai boleh sebab kita target soalan ni mesti nak dapat 10 markah. Kita mesti nak dapat markah penuh. Okay, bukan nak dapat 1 markah, 2 markah, kita nak dapat 10 markah. Buat sampai cekap untuk soalan ni, okay? Okay, so cikgu rasa sampai sini saja. Pi cari masa, cuti-cuti ni buatlah sikit-sikit hemat, jangan tinggal terus. Okay, so jumpa lagi hari Rabu nanti. Okay, thank you awak. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Cikgu. Ya, sama-sama. Tu biang makan dah.